Baik, kembali lagi bersama saya Fiza dan juga Muammar dan kita ke daerah Tutong pada pagi ini bersama dengan Majdi Dr. Haji Serbini. Nak tersasul tadi. Kan berpantun ni sebenarnya. Akan berpantun tapi belum lagi datang ilham pantun itu. Jadi Majdi, apa khabar pada pagi ini Majdi? Alhamdulillah saya khabar baik pada pagi ini. Bagaimana pula dengan rakan setugas di sana? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Baik. Majdi hari Ya. ini mengenakan serba hitam ya, emas hitam, baju hitam. Itu dia si baju hitam. Baik, dan juga Mazdi, tadi Fiza adakan berpantun tapi terlupa je. Mungkin Jo bertanya, Mazdi pandai ke ni berpantun? Berpantun saya sejujurnya kurang. Saya mesti ngambil masa untuk mengarang pantun dulu. Dah mengapa, yang penting pandai mengarang. Jo. Ya. Baik, ya. Okey Majdi, sila teruskan dengan info serta maklumat dari daerah Tutong untuk hari ini. Silakan. Baik, terima kasih pada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Ahad dan salam ceria kepada penonton. Alhamdulillah kita bersua untuk mengongsikan informasi yang ada kita muatkan pada pagi ini. Dan ada untuk memulakan pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, di daerah Tutong ini memang tidak dinafikan banyak tempat-tempat menarik yang dapat kita kunjungi, dan salah satu tempat yang menarik yang saya akan kunjungi adalah di Galeri Arifin. Salah sebuah galeri yang terdapat di Mukim Kiudang Tutong. Untuk mengetahui apakah saja yang terdapat di dalam galeri ini, teruskan ikuti bersama saya. Mula dibuka secara rasmi pada 28 Oktober 2013, Galeri Arifin merupakan sebuah galeri yang mempamerkan koleksi-koleksi peribadi dan keluarga Awang Haji Arifin bin Abdullah seperti pingat-pingat sukan olahraga yang diperolehi sejak tahun 1983 sehingga kini. Selain itu juga terdapat barang-barang lama yakni antik, artifak, kraft tangan, peralatan-peralatan tradisional, duit shilling dan wang-wang kertas antarabangsa dan sebagainya. Kini, galeri yang terletak di Kampung Kiudang Tutong telah dijadikan sebagai pusat kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat Kampung Kiudang. Saya mulai mengumpulkan barang-barang lama ni sejak tahun 60-an lah. Mula-mula barang antik lah, orang daripada orang tua-tua kata ni macam gangsa, tajau, ada sikit lah badil temaga tu. Itulah. Yang sebenarnya tidak ada orang mendorong, cuma minat saya sendirilah mengumpul-ngumpul. Tapi tidak lah di macam sekarang ni. Dulu dikumpul saja macam dilungguk-lungguk. Jadi macam tu saya lah dilungguk-lungguk. Orang macam tu. Yang ditengahkan mengikut anunya tu semenjak saya masuk dalam Majlis Perundingan Kampung. Jadi Majlis Perundingan Kampung dulu ada anugerah Kampung Cemalang. Jadi di sanalah tempat saya terpilih untuk menjadi ekor pelancongan. Galeri yang terletak di aras bawah rumah beliau turut mengetengahkan koleksi-koleksi yang berhubung kait dengan tradisi, budaya serta sejarah puak dusun. Antara yang paling menarik perhatian saya adalah pasu turun-temurun yang berusia lebih daripada 100 tahun yang beliau gelar sebagai tajau warisan. Galeri ini juga sering menjadi tumpuan kunjungan dari dalam maupun luar negara yang ingin membuat kajian ilmiah dan menambah ilmu pengetahuan. Di segi penjagaan, alhamdulillah, tidak pernah ada apa-apa anunya ni, keselamatannya okey je lah. Atas kerjasama keluarga je lah untuk menolong menyusun barangan ni lah. Jadilah ia satu galeri lah.
sebagiannya adalah daripada waris dia lah, turun-temurun, seperti barang antik temaga, tajau. Yang lain tu adalah jenis macam anyaman apa, barang-barang tu sumbangan-sumbangan daripada kawan, jiran, macam tu lah. Mengikut kalau barang-barang antik ni memanglah jangan jangan dilupakan lah, karena generasi akan datang ni kebanyakannya anak-anak muda kita ni memang dah kenal apa jenis ni. Jadi barang tu mestilah dikekalkan sampai sekarang ni lah. Pendapat saya budaya ni kebanyakan dilupa sudah orang pada masa ni. Tapi di segi kita ni mesti mempertahankanlah budaya, terutamanya budaya masing-masing. Macam budaya Brunei, budaya orang dusun, apa. Jadi kami di sini masih dikekalkan, digalakkan kepada belia-belia untuk mempelajari budaya-budaya lama itu. Cabaran memang ada, mengikut dalam media-media apapun, dalam TV pun sekarang ini kulihat banyak sudah orang mengumpul barang-barang antik. Jadi saya tidak macam biasa sajalah. Digalakkanlah siapa ada barang-barang antik atau baiklah dikumpul ataupun disusun misai-misai lah. Jadi senanglah kita ni kalau dapat bertukar-tukar barang atau macam itu. Beliau turut berkongsi antara sebab tercetusnya idea untuk membuka galeri ini adalah ketika anugerah Kampung Cemerlang kali kedua, yang pada ketika itu salah seorang daripada ahli Majlis Perundingan Kampung telah mencadangkan kepada beliau untuk berkongsi koleksi-koleksi simpanan beliau bersama orang ramai, dan sehingga kini lebih daripada 1,000 koleksi-koleksi yang menarik yang dapat dilihat dan diamati di sini. Untuk memperbanyakkan lagi koleksi-koleksi di dalam galeri ini, beliau turut menerima sumbangan daripada orang ramai dan juga daripada penduduk-penduduk Kampung Kudang, yang juga merupakan salah satu khazanah tradisional yang perlu diketengahkan dan diberikan kepada orang ramai, terutama kepada generasi masa kini dan akan datang. Selain daripada ahli keluarga terdekat, sokongan berterusan daripada penduduk-penduduk kampung ini juga adalah antara pembakar semangat kepada beliau untuk meneruskan galeri ini. Inilah audio antara koleksi beliau, boleh dikatakan koleksi pertama beliau. Merupakan pingat daripada piala sebetulnya, piala kejohanan larian. Larian veteran tahun 1983, dan ini juga merupakan pencetus idea beliau lah untuk membuka galeri ini. Dan audio saya kira sampai di sini saja pertemuan kita. Sekian, jumpa lagi. Biar itulah dia bahan yang kita dapat saksikan bersama sebentar tadi. Galeri Arifin, salah satu tempat ataupun destinasi menarik yang ada di daerah Tutong ini. Dianya terletak di Kampung Kudang dan memang terdapat pelbagai jenis koleksi-koleksi lama dan juga koleksi yang beliau telah simpan. Yang paling menarik sekali adalah tajau yang telah pun berusia lebih daripada 100 tahun. Tajau turun-temurun yang beliau gelar sebagai tajau warisan. Dan majoriti koleksi-koleksi tersebut adalah koleksi yang daripada ahli keluarga beliau yang sebelum-sebelumnya. Dan beliau simpan sehingga kini. Dan menarik juga ada banyak koleksi pingat-pingat yang beliau telah simpan dari tahun 60-an sehinggalah kini. Dan beliau memang seorang yang aktif dalam mengikuti apa je aktiviti sukan di dalam dan juga luar negara, dan koleksi-koleksi tersebut juga beliau simpannya sebagai tatapan untuk orang ramai sebenarnya. Namun pada saat ini berikutan dengan penularan wabak COVID-19, ianya ditutup sementara waktu sehinggalah ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Dan jika sebelum ini, saya kira pada bulan Julai yang lalu, pada ketika itu lawatan daripada penuntut-penuntut sekolah Seri Mulia Sarjana, memang pelbagai aktiviti dilaksanakan di sana dan juga pelbagai perkara yang mereka pelajari, dan saya sempat membuat tinjauan pada ketika itu, dan memang menyeronokkan sekali bagi kanak-kanak ini. Mereka tidak pernah melihat barang-barang lama, kerana kita pun mengetahui mereka lahir di generasi yang moden. Jadi perkara-perkara seumpama ini memang patut kita
kekalkan ya bagi generasi masa akan datang untuk mengetahui akan barang-barang tradisional ini dan juga adat dan juga tradisi orang dahulunya. Baik, sebelum kita berpisah ingin saya kongsikan di sini laporan pemantauan air banjir daerah Tutong yang disediakan oleh Balai Bomba Kampung Lamunin daerah Tutong untuk pagi ini. Tinjauan yang dilakukan sekitar jam 6 ke 7 pagi tadi. Yang mana jalan Binutan ianya sudah boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan. Jalan Bangkuru ia tidak boleh dilalui oleh kenderaan jenis 4-wheel drive. Seterusnya jalan Kuala Ungar ianya boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon. Jalan Rompol ianya tidak boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon. Bagi jalan Bangpangan pula ia tidak boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon juga. Dan jalan Rambai ianya boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon dan jalan Kecil Layung pula ianya tidak boleh dilalui oleh kenderaan jenis salon. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung khususnya yang ingin melalui jalan-jalan yang dinyatakan sebentar tadi, mungkin boleh melalui jalan alternatif ya. Dan itu saja audio yang dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada hari ini. Kita kembali bersama Muammar dan juga Fizah. Silakan.